Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Hari ini kita akan sambung pembelajaran kita dalam unit 1, iaitu mengenali sejarah. Dalam subtopik iaitu kaedah penyelidikan sejarah. Sebagai untuk pengetahuan kamu, penyelidikan sejarah ni dilakukan untuk membuktikan peristiwa sejarah yang telah berlaku. Okey, dalam kaedah penyelidikan sejarah terdapat 3 kaedah yang boleh dilakukan untuk mendapatkan maklumat sejarah, iaitu yang pertama kaedah arkeologi, kaedah lisan atau dikenali sebagai sumber lisan, dan kaedah bertulis. Okey, dalam kaedah arkeologi, ia merupakan proses yang dilakukan untuk mendapatkan maklumat daripada bahan tinggalan sejarah. Kaedah ini dilakukan melalui proses gali cari atau dalam istilah sejarahnya yang dikenali sebagai ekskavasi. Contoh maklumat yang kita dapat melalui cari gali melalui fosil, tembika, barangan logam dan kulit siput. Okey, kita tengok. Ni contoh kaedah gali cari di tapak arkeologi di Sungai Batu, Kedah, yang dilakukan oleh pelajar di Universiti Sains Malaysia. Ni contoh fosil. Fosil ni merupakan hasil tinggalan manusia. Contohnya kita tengok rangka perak men yang dijumpai di Lenggong. Dipercayai perak men ni merupakan antara manusia yang tertua di Malaysia yang hidup di zaman prasejarah. Okey, kaedah seterusnya kita pergi kepada kaedah lisan. Untuk pengetahuan kamu, kaedah lisan merupakan proses mendapatkan maklumat melalui temu bual. Temu bual ini dikenali sebagai orang sumber. Orang sumber terdiri daripada mereka yang terlibat dalam peristiwa sejarah, melihat atau mendengar peristiwa sejarah daripada orang lain. Itu daripada orang sumber. Contoh, kita tengok antara langkah-langkah dalam kaedah lisan. Tengok, langkah pertama, kita perlu mengenal pasti orang sumber dan menyediakan soalan berdasarkan tajuk yang ingin kita buat kajian. Contohnya orang tua yang terlibat secara langsung dalam peristiwa pencerobohan tentera Jepun ke tanah Melayu pada tahun 1942. Itu contoh orang yang menyaksikan peristiwa yang berlaku pada masa itu. Terusnya, langkah kedua, menemu bual dan merakamkan perbualan. Langkah ketiga, menyalin rakaman, menyimpan data perbualan dan membuat penulisan daripada hasil rakaman itu. Okey, seterusnya dalam kaedah bertulis pula. Kaedah bertulis ni merupakan proses mendapatkan maklumat daripada tulisan dan lakaran. Maklumat ini diperolehi daripada dinding gua, kayu, batu dan bahan bercetak. Bahan bercetak. Ini contoh antara hasil kajian dilakukan oleh penyelidik daripada Universiti Sains Malaysia. Contoh gambar yang tertera ni, lukisan pada dinding gua di Tambun, Perak. Antara kaedah atau langkah-langkah yang kita perlu lakukan dalam kaedah bertulis, itu langkah pertama,
kita perlu mengenal pasti sumber sejarah yang tepat. Langkah kedua, kita perlu mengumpulkan sejarah. Langkah kedua, kita perlu mengumpulkan sumber sejarah. Khususnya langkah ketiga, kita perlu mentafsir maklumat dalam sumber. Kena tafsir, kena mentafsir dalam apa yang ditulis. Contohnya ditulis di Google tu, kita perlu mentafsir maklumat tu yang ingin disampaikan melalui penulisan tersebut dalam bahasa yang mudah. Terusnya langkah keempat, hasil daripada maklumat yang ditafsir itu, kita perlu membuat penulisan supaya sumber sejarah itu direkod dan disimpan dengan sebaiknya. Okey, setakat itu pembelajaran kita hari ini. Dan minggu depan kita akan sambung kepada subtopik yang seterusnya, iaitu ruang dan masa serta